الحبيب الإمام المجدد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن شيخ وبكر بن سليم، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى روحي صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روحي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، وحبيب سالم بن حسين بن أحمد الحبشي، ولا حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ولا حبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهبين التريم، ولا حبيب عبد الله بن أحمد الجفري، ولا حبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، وسيدي أحمد بدوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني، والشيخ عبد الصمد الفليماني، والشيخ محمد فردوس بن إلياس، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سالم بن عبد الله بن أبو بكر الخطيب الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ حاج هاشم والشيخ علي بن علي، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته يسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، والحمدulillah wa syukurillah, kita berkesempatan alhamdulillah untuk membicarakan perihal tasawuf. Abdullah, apa khabar? Subhanallah, datang kan? Subhanallah. Membicarakan perihal tasawuf, iaitu tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Tasawuf ini adalah fardu ain. Fardu ain iaitu kita belajar Islam, iman, ihsan. Sekali lagi saya terangkan, Islam itu kita belajar fiqah, iman, tauhid. Kita salat tapi kita tidak tahu Allah siapa yang kita sembah. Tauhid iaitu sifat 20 dan sebagainya, itu tauhid. Kita kenal Allah. Allah itu sifat apa? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, khawa lil hawadisi, semua segalanya, qiyamuhu bin nafsi, dan seterusnya lah. Itu kita tahu. Kita tahu sifat Allah Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya lah. Semua kita tahu. Tapi kita tahu, orang awam itu kita makrifah. Oh, dah sampai makrifah. Tidak. Kita tahu di sini, di sini, di sini, tidak di sini. Sebab itu kita solat Allahu Akbar terus sampai ke Gilang Serai. Bukan kita Allahu Akbar, betul-betul Allah itu maha besar, mentazimkan Allah. Tapi kita solat Allahu Akbar, ikan kembung, ikan tongkol berapa 1 kilo. Makrifah. Makrifah sekadar di sini dan sekadar di sini. Tapi kita nak makrifah bukan tullah, tapi makrifah billah. Makrifah kenal dengan Allah, kenal betul benar dengan Allah. Bagaimana nak kenal dengan Allah benar-benar? Dengan penyucian hati. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kala Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsih." Atau kama qala, jikalau Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, akan Allah bukakan pandangan mata hatinya, terutamanya pandangan dirinya kepada keburukan-keburukan dirinya. Dan kala Rasulullah SAW, tuba, beruntunglah liman syaghalahu aibahu an ayubin nas,
Beruntunglah mereka yang sibuk dengan keburukan diri mereka sendiri daripada keburukan-keburukan orang lain. Sibuk kata orang itu ini, sibuk kata orang itu ini. Itu satu dosa bintik hitam. Dan Nabi SAW sudah pun menyatakan bahawa dosa dengan Allah ini, dosa zina ini, Allah boleh ampunkan. Bukanlah saya menyuruh ini orang di sini semua lihat perempuan berzina kemudian bertaubat. Tidak, ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya untuk kita melakukan sesuatu kerana kelemahan dan sengaja plan untuk melakukan dosa. Itu lain. Mempermain-mainkan taubat itu tidak diterima taubat begitu. Kita buat dululah nanti kita taubat. Tidak. Kita zina, ada orang berzina, Nabi SAW mengikut riwayat hadis yang sahih, dia kemudian bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Itu antara dosa dia dengan Allah. Allah akan ampunkan dosanya. Tetapi mengumpat, namimah, ghibah, ini semua mengumpat, mengadu domba ni, mengata orang bermuka-muka, depan baik, belakang cakap lain, dengan orang ni pula belakang baik, depan baik, belakang cakap lain. Ini Allah tidak suka orang begini. Allah benci orang begini. Ini semua kotor hati, kotor hati. Itu Allah tidak ampunkan sehinggalah dia berjumpa dengan orang tu, minta maaf dengan orang itu memaafkan dia, baru dia deal dengan Allah. Dosa mengumpat. Kita mengumpat ni kita ambil ringan je apa tentang orang, ambil ringan je, macam tak ada apa-apa kan. Kita pandang orang berzina, kita solat 5 kali jemaah, 5 waktu di masjid, jemaah, solat jemaah, tapi mengumpat. Lihat orang, saya tak boleh lah pergi Geylang Serai bulan Ramadan, bazar, budak-budak buka aurat. Ya Allah, kau mengata orang, kau dakwa orang, kerja kau mengata je. Itu menunjukkan seolah-olah lubang najis sewerage. Tahu sewerage? Lubang najis macam mana ditutup pun, kita jalan di tepinya terkeluar juga baunya. Nampak baik luaran, tetapi keluar daripada mulutnya ada najis-najis. Dalam itu najis yang lebih banyak. Dia sibuk dengan orang lain, buka aurat, tidak buka aurat, tidak solat jemaah di masjid, sibuk. Tapi dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri, keburukannya. Dia melihat 1-2 keburukan orang lain, tetapi dia tidak lihat berapa ribu kebaikan orang itu. Dia menonjolkan 30, 20, 10 kebaikan dia di hadapan orang lain. Depan ustaz terangguk-angguk, depan habib tertunduk-tunduk, di rumah macam askar Jepun. Depan ustaz, depan habib macam orang Jepun. Ustaz, habib. Di rumah macam cerita Piramli, 6 jahanam. Orang dengar tapak kaki dia je. Orang anak beranak, pakat-pakat semua, isteri semua, tutup pintu bilik, semua masuk bilik, gerbang, bapak balik. General Yamashita dah balik. Itu dia. Jadi bagaimana hendak membersihkan hati? Dengan belajar tasawuf. Kenapa belajar tasawuf? Ataupun saudara kita yang aliran lain menyatakan tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Kerana apa? Innallaha, kala Rasulullah SAW, innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu pakai, saya pakai begini, Allah tidak pandang. Saya kata-kata begini, berdakwah, Allah tidak pandang. Allah pandang hati saya. Ni saya tembak diri saya. Kita mengajar ni, kita sampaikan, kita tembak diri kita juga. Bila saya gunakan kau tu, saya tekan sekali lagi, saya gunakan kau, kamu, bukan saya tembak yang lain tau, saya tembak diri saya. Ini pendakwah nak kena sedar. Sebelum kita dakwah pada orang, kita dakwah pada diri kita dulu. Tasawuf ni berat untuk mengajar tau. Kerana apa? Kita perlu amalkan dahulu, baru kita sampaikan. Bersesuaian dengan ayat Al-Quranul Karim. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau menyatakan perkara yang kau sendiri tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallah, kemurkaan sangatlah besar di sisi Allah kepada orang-orang taqulu ma la taf'alun, yang berkata-kata apa yang dia tidak kerjakan. Besar kemurkaan di sisi Allah. Ya Allah,
Yang belajar ni lebih baik daripada yang mengajar. Yang mengajar ni mungkin dalam hadis sahih pernah dengar 3 golongan ni yang dipanggil dahulu, yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Siapa dia antaranya? Adalah orang-orang macam saya lah ni, yang mengajar. Apa tu? Allah tanya, apa yang telah kau pergunakan dengan ilmu yang aku berikan kepada kau? Na'udzubillah wa li'a'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya dan kita semua tidak termasuk dalam golongan itu. Dan orang-orang alim ini ada yang menyebut ahli Quran dalam sebahagian riwayat mengatakan, ya Allah, aku telah mengajak hamba-hambamu ini untuk beribadah kepadamu begitu begini begitu begini. Allah kata apa? Allah al-alim. Ingat, bila Allah itu maha mengetahui. Bila Allah bertanya satu soalan, itu is a big problem, masalah besar buat kita. Allah tahu kenapa Allah tanya. Kemudian Allah kata apa? Kadzabt, kau pendusta. Malaikat pula jawab, kadzabt, kau pendusta. Kemudian Allah kata, engkau sebenarnya bukan untuk mengajak hamba-hambaku kepada aku, tetapi nak envelope. Allah tidak cakap envelope lah. Kau nak keduniaan lah. Nak keduniaan, nak dipandang orang, nak popularitas, nak popular, nak view ramai, nak like, nak heart shape ramai. Sekarang ada hak pula, macam-macam lagi. Macam-macam. Itu kau nak. Kau sudah dapat envelope, duit berkepuk-kepuk, kau sudah dapat semuanya, maka itu di dunia ganjaran aku sudah berikan kepada kau. Tidak ada lagi bahagian kau di akhirat. Sekarang nyah kau ke neraka. Diseret oleh malaikat dengan hinanya, diseret. Bukan begitu, diseret dengan mukanya di bawah, diseret terus dihumban ke dalam neraka jahanam. Wa'alaikumsalam min dzalik. Sebelum penyembah-penyembah berhala. Jadi ketika itu siapa yang lebih mulia? Penyembah berhala ataupun saya? Penyembah berhala. Itulah kita bila sedar, kita belajar tasawuf ni, kita sedar. Jangan kita ingat pandang diri kita tinggi. Yang mengajar orang sama. Memang ada waktu kita tegas, kerana perlu tekankan. Yang hak, kita perlu kata yang hak. Yang betul, kita perlu kata yang betul. Pemerintah, MUIS, betul, kita kata betul. Pemerintah, MUIS salah, kita tegur, kita tegur. Jangan takut. Buat apa nak takut? Buat apa nak takut? Yang kita takut hanya Allah. Tapi ada adab-adabnya dalam menegur itu. Ada adab-adabnya. Ya, jadi kita sudah masuk tentang rezeki. Orang yang hendak suluk, adab orang yang hendak betul-betul fokus kepada Allah ini. Bab rezeki. Ya Allah, kena sabar, banyak sabar. Yang minggu 2 minggu lepas saya sedikit, jika engkau, maksud Habib Abdullah Haddad itu, jika engkau, wahai para murid ini orang yang betul kehendak. Murid ni bukan murid-murid yang belajar di dalam kuliah, di dalam kelas, bukan. Murid ni orang yang kehendak. Daripada perkataan turid, urid tu aku mahu. Murid orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Allah. Tidak berkehendak yang lain. Fokusnya Allah saja. Tapi bila hendak fokus pada Allah, bukan dia terus muka dia makin kita belajar tasawuf, makin kita orang lihat kita senyum, makin kita suka. Anjing pun tak nak gigit kita lah. Anjing pun lihat muka kita macam ni. Terutama bila kita selawat pada Nabi SAW. Sebab kita tidak tahu apa binatang-binatang tu lihat di sebelah kita. Mungkin ada Rasulullah SAW, kita saja tidak nampak. Sebab tu binatang buas tidak mau dekat, tidak mau apa-apa kan. Jadi murid ni orang yang hendak fokus pada Allah. Jadi semakin belajar, dia tidak semakin astaghfirullahalazim. Lihat orang pakai astaghfirullah, lihat orang putih sini, banyak orang putih kan, jogging astaghfirullah. Tak ada, dia relax, dia santai aja. Dia relax. Ada kan banyak kan orang makin belajar makin astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Relax lah.
Tak perlu nak astagfirullah begitu. Kau sendiri sudahlah astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Ya, itu orang yang hendak betul-betul kepada Allah. Termasuk hamba yang disempitkan. Jika engkau termasuk hamba yang disempitkan rezeki, maka bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Saya sudah sebut 2 minggu lepas. Qanaah, cukup dengan apa yang ada. Redha atas apa yang dibahagikan Tuhanmu untukmu. Redha. Jikalau memang ditakdirkan kita ni papa kedana di dunia, redha. Saya sebut sekali lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW fil hadis qudsi. Pada hadis qudsi ni ranking dia, sekali lagi saya sebut, hadis qudsi ni ranking dia di bawah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim berantaranya malaikat Jibril. Hadis qudsi langsung Nabi SAW dapat ilham melalui mimpi atau dan macam-macam cara lagi. Ya, kita mimpi merepek-repek. Pikachu, Doraemon. Nabi SAW mimpi benar. Para awliya Allah mimpi benar. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak pernah redha dengan ketentuan aku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak pernah bersabar atas ujian aku, walam yaqna' bi'ata'i, dan tidak pernah rasa cukup dengan pemberianku, walam yashkur ala ni'amai, dan tidak pernah bersyukur, berterima kasih di atas pemberianku, nikmat aku, falya'bud rabban siwa'i, maka pergilah sembah Tuhan selain daripada aku. Redha, sabar, bersyukur, bercukup, qanaah. Jika engkau termasuk yang diluaskan rezekinya, maka pakailah secukupnya, secukupnya saja, dan ambillah keperluanmu saja. Apa yang kita perlukan untuk keluarga kita, jikalau sudah beristeri, beranak pinak, keperluan keluarga. Nabi sediakan makanan untuk keluarganya setahun. Orang kita silap baru belajar, baru masuk kuliah 5 kelas, terus jual TV, buang radio. Engkau nak zuhud, kau zuhud. Kau jangan didik isteri, anak-anak kau terperanjat mereka. Mereka nampak Islam ini sangat jumud. Perlahan-perlahanlah. Rumah wali-wali Allah kamu belum pergi lagi, mereka pun nak ada TV, kerana anak isteri mereka nak lihat TV. Perlahan-perlahan di situ didik. Perlahan-perlahan tengok, lihat TV ni. Sekarang ada smart TV kan. Buka qasidah. Berapa ramai cucu kita, anak-anak kita di sini, saya nak tanya. Tak perlu angkat tangan lah, tanya diri sendiri. Saya nak tanya saja. Kalau jawab nanti aib, takut aib. Kalau ada yang hafal, bagus. Berapa ramai yang hafal? Cucu atau anak-anak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi, sampai habis. Siapa anak-anak cucu-cucu kita hafal tu? Itu ada selawat ke atas Nabi SAW. Amalan yang tidak akan ditolak. Itu ada bertawassul pada Nabi SAW biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi. Itu ada tawassul pada Nabi SAW. Dan dalam baca itu doa juga. Berapa ramai anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini masing-masing muhasabah dirilah. Daripada situ pelan-pelan. Ada smart TV, bukalah tu. Asyik Upin Ipin sekarang Malaysia ada Omar dan Hana kan. Diajarkan doa, buka tu untuk anak-anak kita. Ni daripada pagi sampai ke maghrib. Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Itu saja. Tidak salah, tetapi di mana selawat? Itu dia. Kemudian pakai secukupnya, dan ambillah keperluan kita saja untuk keluarga. Lalu keluarkan sisanya di tempat kebaikan dan jalan kebajikan. Ada orang bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hendak melembutkan hati? Nabi kata apa? Bagi orang ta'am, beri orang makan, dan usap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim, saya sudah lihat
Kita usap dengan penuh kasih sayang, bukan sekadar usap nak pahala. Saya nampak, ya Allah, macam kena jotos budak tu. Benar, mata saya sendiri yang lihat. Pergi ke Palembang, anak yatim dia kasih duit. Anak yatim kasih duit, kau apa ni? Orang suruh usap dengan kasih sayang. Lihat muka anak yatim tu, cium tangan anak yatim, budak-budak. Kita aja budak-budak cium tangan kita. Kita ada cium tangan budak-budak atau tidak? Kenapa kena cium tangan budak-budak? Patut budak-budak hormati orang tua. Hei, orang-orang yang fikir dah masuk syurga, budak-budak tu kalau meninggal masuk syurga, ahli jannah. Kita ni hidup ni banyak dosa. Mereka tu belum baligh. Mereka kita cium tangan mereka. Kerana apa? Berkatnya budak-budak muda ni ahli jannah. Dan lagi satu, mereka rasa dikasihi dan dihormati. Jumpa budak-budak, beri salam dulu pada budak-budak. Itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak apabila kita belajar tasawuf. Itulah kebaikan-kebaikan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang dahulu kamu lakukan. Berapa banyak buruk kita buat dulu, sekarang pun ada lagi banyak buruk tanpa kita sedari. Ada yang kita sedar pun kita lakukan. Maka fastabiqul khairat, berkejar-kejarlah, berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. Jangan sibuk orang sana orang sini. Ya, itulah kita belajar tasawuf. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wa alam, ketahuilah annahu la yatabayyanu 'ala al-insan idza arada dukhul fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajira. Wa alam, ketahuilah annahu la yatabayyanu 'ala al-insan, tidak diwajibkan bagi seorang manusia itu, idza sekiranya arada dukhula fi tariqillah, jikalau dia hendak masuk ke jalan Allah, ayyakhruja min malihi, tidak diwajibkan untuk dia keluar dari hartanya jika ia memiliki harta, atau meninggalkan pekerjaannya, profesionalismnya, dan apa, malun au yadruka hirfatahu wa tijaratahu, dan perniagaannya, in kana muhtarifan au muttajira, jika ia seorang pekerja atau seorang profesional. Muhtarifat, kalau kerja ni dikatakan amal, bukan amal apa, Allahumma salli ala Muhammad. Ini hirfatahu, itu professionalism, dia punya professionalism. Kalau dia doktor, dia hendak menuju ke jalan Allah, dia ahli parlimen, dia hendak menuju ke jalan Allah, tidak diwajibkan untuk dia keluar daripada itu, terus tinggalkan kerja. Saya tidak mau bawa Grab. Kerana apa? Saya bawa orang balik daripada disko, saya hantar orang ke disko. Dan memang kerja awak hantar orang, asal awak jangan terbabit masuk disko, sudahlah. Kau nak saya buat apa sah? Dan memang saya bawa orang balik mabuk. Ini banyak orang, sebab itu belajar ilmu lah. Saya bawa orang mabuk balik daripada kelab. Itu tanda-tanda memandang orang yang mabuk tu hina. Dah tu orang Islam lagi, saya rasa berdosa. Kau minum ke dia minum? Pertama. Yang kedua, kau mabuk ke dia yang mabuk? Yang kedua. Yang ketiga, para awliya Allah diangkat darjat mereka kerana melayani orang mabuk, bukan layan dia punya merepek, bukan. Saya pun pernah dengar Syekhuna Bangkalan, Madura. Syekhuna Bangkalan ni, beliau ni darjatnya seperti Habib Noh di Singapura. Syekhuna Bangkalan. Beliau berjalan pada suatu malam lah,
kemudian melihat seorang sedang terbaring mabuk. Seorang sayyid mabuk. Siapa tu sayyid? Zuriat keturunan Rasulullah SAW. Kita lihat sayyid syarifah ni semua zuriat keturunan Nabi SAW. Kita mesti beradab pada mereka. Walaupun mereka pakai jeans, walaupun mereka apa, kita beradab pada mereka. Dilihat mabuk, apa dia lakukan? Dia angkat dan dia rawat orang itu di rumahnya. Sayyid ini pun bangun dan melihat, aku di mana ni? Kemudian dia akan bertanya kepada Syekhuna Bangkalan, aku di mana? Ya Sayyid, dia panggil Sayyid lagi. Kau berada di rumah aku. Kenapa kau bawa aku di sini? Ya Sayyid, aku tidak tega. Aku tidak tergamak untuk lihat engkau, seorang cicit Rasulullah SAW, terbaring di situ mabuk. Ingat, yang maksum tu Rasulullah SAW. Cicit keturunan Rasulullah SAW tidak maksum. Mereka, para ulama sebut, adalah anugerah bagi ummah dan ujian bagi ummah. Anugerah kerana apa? Ahli baiti kasafinatin Nuh. Ahli baitku seperti bahtera Nabi Nuh. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, siapa yang naik bahtera itu, maka mereka akan selamat. Ahli bait yang betul. Ahli bait yang itu anugerah. Lagi satu, ujian. Ahli bait tu mabuk. Kita lihat, ini Sayyid konon. Banyak orang macam ini, Sayyid tapi mabuk. Itu ujian hati kita. Apabila kita merawat dia, kita menasihati dia dengan baik, kemudian Syekhuna Bangkalan merawat beliau ini, aku tidak tega melihat cicit Rasulullah SAW dihina orang, dicaci orang di tepi jalan begitu, maka aku rawat engkau di rumah supaya terselamatlah daripada aib. Dan dia dengan Nabi SAW, dia adalah khidmat daripada Rasulullah SAW. Apa saya ini jadi soleh, taubat dan sebagainya kerana merawat saja. Apakah kita termasuk orang-orang yang begitu? Kita LGBTQ aja kita dah cakap macam-macam. LGBTQ ni, kita bukan benci orang dia tau, kita benci dosanya tu. Jikalau kita benci dosanya tu, kita tidak benci orang dia. Man la yarham la yurham, kata Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Maka orang pun tidak kasihkan kita, Allah pun tidak kita pun tidak dapat kasih Allah. Dan susah untuk kita dapat keampunan dan kemaafan dari Allah. Yang kita nak keampunan dari Allah bukan pandangan manusia, bukan pandangan orang lain, bukan. Jadi macam LGBT ni, jikalau kita benci dosanya tetapi tidak benci orangnya, kita akan tarik mereka selembut-lembutnya. Kita jangan lihat diri kita sekarang lah, wahai jemaah yang dirahmati Allah. Kita lihat diri kita 30-20 tahun yang lalu lah, 40 tahun yang lalu lah. Apa korang buat? Apa aku dah buat? Ada yang naik Vespa dengan girlfriend, janji nak kahwin tak kahwin. Ingat aku tak tahu ke? Perempuan tu menangis, anak orang tu. Kau nak jawab apa dengan bapak ada di yaumul qiyamah? Dah bawa merata-rata ke sana sini, habis sekarang kau nak mengata orang? Sedar dirilah. Betul tak? Kita jangan lihat diri kita sekarang. Kita lihat dosa-dosa kita dulu diampuni ataupun tidak. Dosa kita bukan dengan Allah, dengan manusia. Ini siap condemn orang LGBT. Nak condemn boleh, dosanya, jangan orangnya. Kalau daripada hadis riwayat At-Tirmizi, ada yang bersandarkan pada kalam ulama juga, bahawa siapa yang mencaci orang yang buat dosa, bukan mencaci dosanya, mencaci orang yang buat dosa, dia akan mendapat cubaan yang sama sebelum dia mati. Yang ditakuti, oh saya dah tua-tua gini takkan nak jadi LGBT. Memang
Aku takut anak kau atau cucu kau aja jadi LGBT. Nak tak anak kita, cucu keturunan kita, cicit keturunan kita ada LGBT? Merosakkan anak-anak orang, nak ke? Jadi zip mulut banyak. Nasihati mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara kebaikan dan kebaikan. Jadi jangan terus tinggalkan harta terus. Jangan tinggalkan pekerjaan, kerana pekerjaan juga ibadah. Waktu dulu nurse tidak boleh pakai tudung. Orang bising-bising. Tahu hukum ataupun tidak ni sebenarnya? Yang bising-bising. Ada belajar usul fiqh tak? Ada belajar kaedah-kaedah ataupun tidak? Tahu ataupun tidak kita, di rumah-rumah orang tua, agama-agama luar, apabila orang tua ni masuk ke hospital, agama-agama luar, pendeta-pendeta lah saya sebut, kalau saya sebut nama ni semua tahulah agama apa, tidak mahu ni jaga keharmonian. Pendeta-pendeta mereka datang selalu dan doakan. Sampai ada tertarik kepada agama itu. Ustaz-ustaz ada datang tak? Ustaz-ustaz sibuk bertelagah bid'ah, syirik, doa kunut, maulid, tidak maulid. Pakcik-pakcik ni kita anggap bapa-bapa kita tahu. Makcik-makcik ni nenek-nenek kita, mak ibu-ibu kita. Didoakan, oh Lord, please give kasih cure lah, bless Maimunah apa, tak tahulah, Maimunah binti Hasan, raise her ranks ini. Dia doa aja. Kerana akhlak mereka, akhlak yang ditunjukkan lah yang baik. Makcik-makcik ni yang tudung labuh pun jadi tertarik dengan agama mereka, tidak tertarik dengan agama kita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ustaz-ustaz berapa kali datang? Mereka datang hampir setiap hari. Ini yang dikhabarkan kepada saya. Datang ke setiap, bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun pergi. Jadi nurse dalam kaedah usul fiqh, para ulama sudah sebut, nurse tidak pakai tudung. Pakai tudung bila tidak kerja. Pakai tudung bila tidak bertugas. Tidak pakai tudung itu waktu bertugas kerana apa? Ditakuti ada agama-agama lain yang masuk dan takut umat Islam jadi kafir kerana tidak ada orang dakwah sendiri kepada umat Islam. Jadi ada orang Islam nurse yang tidak pakai tudung, buka tudung kerja nurse semata-mata dengan niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu hadis Nabi SAW. Setiap amalan itu dengan niat. Niat untuk apa? Supaya tidak ada agama lain yang boleh manipulate, minda umat Islam kita. Kerana ada lagi umat Islam di situ, untuk kalau dia meninggal dia tidak dengar may God be pleased with you, may God be pleased with you, may the Lord be with you to heaven. Itu yang dia dengar akhir. Tidak ada kalimah la ilaha illallah, Allah Allah, tidak ada kalimah itu. Kerana apa? Kerana kena condemn sebab nurse tidak pakai tudung. Jadi biar dia tutup aurat, sampai government kasih tutup aurat, tidak ada nurse yang Muslim bekerja, jadi banyaklah yang murtad, yang sakit akhir-akhir hidup murtad. Dan akhir yang dia dengar bukan la ilaha illallah, may the Lord be with you, may the Lord be with you. Ulama sudah katakan dibolehkan untuk tidak pakai tudung, tapi keluar daripada kerja pakai tudung. Sebab tu kena belajar sebelum komen sesuatu tu. Jangan main duduk sedap mulut keluar je nak cakap. Sebab tu saya sebut lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang, cik. Tapi lidahlah yang banyak menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Itu pekerjaan. Jangan tinggalkan pekerjaan semata-mata kerana nak menuju kepada Allah. Dan tahu ataupun tidak kita, pakai tudung ni, bila sekarang nurse dah pakai tudung pula, kecoh pula, baju ketat. Tahu tak ataupun tidak kita, dalam fiqah ni, orang yang pakai tudung labuh pun
Kalau dia kerja cuci pinggan mangkuk, dibolehkan untuk buka aurat sekadarnya untuk memudahkan tugasnya. Waktu tugas saja, kemudian dia tutup balik. Ada tak kita belajar? Main komen aja. Sebab tu Nabi SAW ada sebut paling banyak di dalam neraka dua golongan ini. Siapa dia? Orang kafir, memang. Lagi satu orang jahil, orang bodoh. Dah bodoh, sombong pula tu nak komen. Dia punya bodoh tu, ni doa lah supaya mereka belajar. Dan ini nama wali. Ni nama wali ni doa. Saya ambil 5-6 arkat. Dia macam waladdallin. Ni orang-orang bahlul. Senang saya cakap. Mudah-mudahan mereka jadi bahlul. Walian bahlul. Ada yang kata dia adik-beradik dengan Abu Nawas, Wali Majzub. Itu 4-5 arkat tu kira kan itu nasihat doa dengan penuh kasih sayang. Kalau saya cakap bahlul, tu memang bahlul betul. Ya. Jadi jangan tinggalkan pekerjaan dan perdagangannya jika ia seorang pekerja atau pedagang. Balladhi yata'ayyanu alaihi taqwallahi fima huwa fihi wal ijmal fi talabi bihaitsu la yatruku faridah wala nafilah wala yaqa'u fi muharramin wala fadulin la yasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah balladhi yata'ayyanu alaihi taqwallah. Bahkan dia tidak meninggalkan, jangan meninggalkan harta terus, meninggalkan pekerjaan profesionalismnya terus atau perniagaannya terus, tapi diwajibkan untuknya apa? Taqwallah, bertakwa kepada Allah dalam segala keadaannya dan memperbaiki cara ia mencari rezeki dalam perdagangan dan profesionalismenya itu, iaitu tidak meninggalkan ibadah fardu dan sunnah nafilah wala yaqa'u fi muharramin, serta tidak tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan dan tidak bermanfaat yang tidak dapat menolongnya dalam menempuh jalan Allah. Maksudnya ini, dia tidak meninggalkan, dia nak menuju kepada Allah, dia tidak meninggalkan, tetapi diwajibkan untuknya bertakwa kepada Allah. Nampak contoh orang Grab yang saya sebut tadi, orang Grab bawa Grab, dia ambil orang dari kelab, lihat orang mabuk, dia layan dengan baik walaupun orang tu orang kafir. Kerana dengan pelayanan baik itu, mudah-mudahan, dan kita doakan juga, jangan kita layan baik dengan minta-minta lah dia masuk Islam dengan layanan baik aku. Itu orang awam. Tapi bila tasawuf ni dia masuk dalam hati dia juga, dia layan orang tu baik kerana dia lihat ni makhluk Allah, perlu dilayani. Kemudian dalam hatinya, kalau dia sebut Allah, kalau orang kafir, kalau lelaki dia sebut Allah yahdihu Islam, kalau perempuan Allah yahdiha Islam, kalau tidak tahu cakap Arab, cakap Melayu je lah, ya Allah berilah dia hidayah Islam, ya Allah, dengan berkat aku ni nak cuba ikut sunnah Rasulullah SAW dengan akhlak Nabi SAW, dicaci, dikeji, tapi tetap tolong orang. Kan ada macam-macam cerita tentang akhlak Nabi SAW. Dan memperbaiki cara ia mencari rezeki dalam perdagangannya itu dan perniagaannya dan juga profesionalism pekerjaannya itu, iaitu tidak meninggalkan ibadah fardu dan sunnah, tidak meninggalkan ibadah fardu, malahan awal waktu kalau boleh, jikalau boleh awal waktu, dan sunnah, ditambahkan dengan sunnah, serta tidak tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan dan tidak bermanfaat yang tidak dapat menolongnya dalam menempuh jalan Allah. Di tempat kerja kita banyak orang yang mengumpat, jangan, jauhkan. Tidak tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan. Macam-macam cara orang sekarang nak buat, menghalalkan yang haram, dia gunakan fatwa sendiri. Yang saya terangkan di sini dulu, hendak menuju kepada Allah, fokus pada Allah. Dalam kita bekerja itu, bawa Grab,
kita bekerja apa saja pun, nurse ke apa ke, hatta, saya sebut ni hatta. Semalam baru berbual dengan Abdullah tentang SIA. Hatta cabin crew pun saya kenal ramai stewardess. Wahai orang-orang Islam sekalian, kita lihat, yang pertama saya ingin ingatkan makcik-makcik, jangan tergedik-gedik sangat. Anak engkau nak suruh paksa kerja stewardess, buka aurat. Tetapi jikalau anak sudah jadi stewardess, doakan. Dah terlanjur, doakan. Dan untuk orang-orang awam yang memang tak boleh pandang sekali dengan sebelah mata pun stewardess ni atau steward ni, saya tahu ada stewardess yang pergi ke Suralaya. Siapa yang tahu tariqah ni? Abah Anom, mereka zikir tariqat juga stewardess ni, walaupun tidak buka aurat, walaupun tidak tutup aurat. Mereka pergi dengan adabnya kepada guru mereka, Abah Anom, mursyid mereka tu. Bertariqat tau, stewardess. Ada tak orang-orang kita tariqat, orang-orang luar ni, makcik-makcik, oi? Ada tak guru yang membimbing kamu dalam zikir, makcik-makcik, oi? Pakai kebaya, terkedek. Ini kata-kata yang tidak baik ni. Mana sifat ihsan kita? Itulah diajarkan. Hatta stewardess pun, dia pergi situ, dia cuba berdakwah dengan orang. Jumpa orang Islam, jumpa makcik-makcik yang pergi umrah. Dulu ada flight SQ kan, sekarang Scoot. Scoot, kalau ada stewardess Scoot, pergi Jeddah, ajar makcik macam mana dan perbaiki ilmu fiqah. Macam mana ni ni flight saya macam ni, makcik boleh solat macam ini aja, makcik boleh solat. Sebab kadang-kadang makcik nak tanya ustaz segan, dia tanya stewardess pula tidak tahu. Jadi stewardess, inilah, jangan tinggalkan dulu. Tapi itu bukan pekerjaan yang terbaik. Kalau dalam masa waktu yang sama, cari pekerjaan yang lebih baik lah, kalau boleh. Bukan saya cakap kerjalah stewardess, bukan. Ini caranya. Jadi kita pandang orang ini tidak sebelah mata. Bila kita al-kibr, kesombongan itu, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Aku lebih baik daripada dia. Itu kata siapa tu? Aku lebih baik daripada dia. Iblis. Ana khairum minhu. Anak saya madrasah, anak dia kerja saya, anak saya lebih baik. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jangan macam tu. Dan tidak tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan. Ibadah fardu dan sunnah. Saya tutup di sini sunnah ni. Allah ada sebut di dalam hadis qudsi, Nabi SAW ada bersabda yang maksudnya, hamba aku melakukan yang wajib, kemudian ditambah dengan nawafil, nafilah, yang sunnah-sunnah, sehingga aku mencintainya. Ingat, ada riwayat apabila Allah mencintai seseorang itu, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, aku cinta pada si fulan atau si fulanah. Beritahu kepada semua penduduk langit makhluk ni bahawa aku cinta pada si fulan. Maka Jibril pun kata, menyeru kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, malaikat semuanya, Allah cinta pada si fulan, maka kita wajib, atau kita cinta pada si fulan, maka kita dicintai oleh si fulan. Kita dicintai oleh Allah dan oleh para malaikat, seluruh makhluk. Sehingga Allah mencintainya, sehingga aku mencintainya, maka pandangannya menjadi pandanganku, kata-katanya menjadi kata-kataku, pendengarannya menjadi pendengaranku. Maksudnya itu, langkah kakinya menjadi langkah kaki, tangannya, pergerakan tangan, semuanya jadi pada Allah. Maksudnya apa? Bukan kata kurang hajar, tumbuk, ini daripada Allah. Bukan, ya Allah. Ada orang macam itu. Itu ya belajar. Jangan baca buku, berguru. Baca buku bagus, baca.
Jadi bookworm, bagus. Tapi berguru. Maksud pandangan matanya, pergerakan tangannya, langkah kakinya, semua yang Allah redha. Dia nak dengar orang mengubat. Bila dia terdengar je orang yang berbual yang bukan, yang haram aja, yang tidak bermanfaat, telinga dia panas. Dia ternampak TV yang tidak berfaedah, cerita cowboy lelaki. Kita pun lelaki lah, kita ambil umum lah kita jangan ambil yang golongan pelangi cowboy, kita pun lelaki, suka perempuan. Cowboy, apa yang kita nak gairah nak tengok, tapi tak berfaedah. Kita pun macam tak mau tengok lah, nak tengok muka ulama. Itu yang diredai Allah. Kita bila nak cakap sesuatu ini, kita fikir bermanfaat ataupun tidak. Itu yang diredai Allah. Ini hujan pertama turun. Guru mulia kita Habib Umar, Sayyidi Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim menyatakan, hujan yang pertama turun, hujan yang turun bagaikan itu lagu Sudirman Sudirman itu hujan yang pertama turun, angkat tangan doa pada Allah kerana pintu rahmat Allah terbuka. Hujan yang pertama tu turun. Sebab itu ada orang pergi mandi air hujan. Jangan mandi hujan, nanti demam. Maksudnya ada jin dalam badan kau. Betul? Ulama sudah menyebut, siapa yang tidak ada jin dalam badan dia, tak ada saka, dia mandi dia okey. Sebab rahmat. Bila rahmat Allah turun, cinta Allah turun, kena pada syaitan, panaslah dia. Itu yang demam. Macam Haji Bakil. Demam malaria tapioka. Sakit malaria tapioka. Ni mandi hujan. Paling banyak kita cakap anak kita jangan mandi hujan, nanti basah kuyup. Jangan cakap dengan anak, selalu kita cakap jangan hujan, nanti demam. Yang demam tu bukan anak kau basah kuyup, kau yang demam, banyak jin. Ya. Jadi ingat di situ, ambil yang sunnah. Saya kasih tips dua tips saya kasih. Hendak melakukan sunnah bagaimana? Hendak membiasakan diri untuk orang yang baru, hendak solat sunnah ni, qabliyah, ba'diyah, zuhur. Itu sunnah muakkad yang Nabi tidak pernah tinggalkan, dan Nabi qada selepas waktu asar. Ba'diyah zuhur Nabi tidak sempat lakukan kerana ada tamu daripada luar Madinah. Jadi Nabi balik ke rumah selepas solat asar, Nabi solat. Kalau tidak silap saya, Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, katanya tidak ada solat selepas asar. Tadi ada tamu, aku tidak sempat untuk solat ba'diyah zuhur begitu, jadi aku qada sekarang. Jadi boleh qada, tapi saja-saja sunat selepas zuhur, selepas asar, selepas subuh tidak boleh. Jadi bagaimana kita hendak melazimi solat witir, solat yang sunat muakkad, solat sunat ni semua, amalan sunat ni semua, solat duduk. Malas nak bangun kan? Witir pun tak nak buat. Witir sunat muakkad tau, sekurang-kurangnya satu lah witir, sekurang-kurangnya satu. Nak buat 3 baik, nak buat 5 baik, paling banyak 11. Boleh korang buat 11 solat witir. Aduh, satu pun korang jam. Buat ini untuk menanamkan cinta pada Nabi. Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai aku, maka sungguhnya dia mencintai Allah, dan Allah juga akan mencintanya. Cinta berbalas. Cinta dengan manusia mungkin tidak berbalas, tapi cinta pada Nabi SAW pasti berbalas, dengan Allah pasti dibalas. Solat duduk aja. Duduk bukan macam duduk gini. Duduk gini lah saya tunjuklah contohnya duduk gini. Dan niatkan sunnah juga, kerana Nabi pernah solat duduk juga. Dapatlah kita solat sunnah dan lagi satu sunnah. Solat diri pun dapat sunnah, dapat juga sunnah Nabi solat diri juga. Jadi solatnya begini: Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, terus Fatihah, Allahu Akbar, rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, terus sujud. Sujud macam biasa, duduk macam biasa, Allahu Akbar, duduk gitu. Terbiasa-biasakan diri. Daripada alamak nak kena bangun, bacaannya ringkas saja. Tidak perlu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa. Tidak perlu. Solat sunat ini bukan macam solat wajib.
supaya dapat dibezakan solat sunat ini. Solat sunat ini dipercepatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Ataupun Allahu Akbar wajhtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman ma ana minal musyrikin nasalladina seterusnya. Baca Fatihah. Nak baca surah ataupun tidak Ustaz? Tidak perlu. Baca Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, rabbighfirli, rabbighfirli, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ataupun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Itu sudah. Tak payah sampai innaka hamidum majid. Bila kita ada ilmu, itu yang kita banyak amalan. Dan amalan ini asbab untuk mendapat cinta Allah. Daripada kita dah biasa dan terbiasa dengan amalan itu, nak tambah, baru kita tambah. Jangan kita bebani diri kita. Tapi fardu memang kena betul-betul. Tapi kalau solat, Allahu Akbar, relax, santai. Itu yang pertama, tips yang pertama. Dalam solat sebelum subuh itu, solat sunat sebelum subuh, yang kalau tidak saya daripada hadis riwayat Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, Nabi selepas Al-Fatihah rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Kita niat untuk sunnah. Dah senang dan dipercepatkan. Jangan sama panjang dia macam subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana. Jangan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Faham ya? Itu untuk kita menjinak-jinakkan diri. Dan yang kedua, dah ada keretanya kan. Tadi kira kan saya dah tunjuk keretanya. Kereta tak ada minyak, tidak boleh jalan. Minyak ada, dia punya booster kan untuk jalan. Kereta dah ada. Sekarang booster dia macam mana? Untuk kita tambahkan amalan kita, untuk kita laju ada dorongan kuat. Daripada cicit Nabi SAW, cucu kepada Sayyidina Husain alaihi salam, Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Al-Husain Al-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul alaihi wassalatu wassalam binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad Al-Baqir, beliau menyatakan, siapa yang ada rasa macam berat nak buat ketaatan, kata para habaib kami, para ulama, riwayat-riwayat, maka amalkan bacaan ini sekurang-kurangnya 100 kali satu hari. Satu hari daripada maghrib malam ni sampai besok sebelum masuk waktu maghrib tu, satu hari lah tu 100 kali. Alah, apa bacaan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, 100 kali. Ya Allah, dari kau berbual tentang apa-apa hal dunia, baik kau baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai 5 minit 100 kali tak sampai. Ya Allah, tak payah timing. Kalau lisan aja mungkin dalam 2-3 minit. Janganlah baca Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, supaya semua dapat menghayati apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut ni riwayat daripada kitab Al-Jawhar Al-Mauhub wa Munabihadul Ghulub. Allah ada 3,000 nama diriwayatkan. 1,000 diketahui oleh para malaikat, 1,000 diketahui oleh para anbiya war rusul, 300 di dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Zabur, 300 di dalam kitab Injil, 99 Asmaul Husna dalam Al-Quranul Karim. Sudah berapa? 2,999. Sebahagian riwayat menyatakan satu hanya Allah saja Jalla Jalaluh yang Maha tahu.
Ismul Azam. Dan dengan menyebut 4 kalimah ini, kita kalau baca, kita ada baca yang mustajab, doa Asmaul Husna, kemudian kita masukkan ada, kalau Habib Umar bin Hafiz, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, lepas tu baca Asmaul Husna kan, dalam ya Allah tu doakan, doa, minta doa, kemudian baca Asmaul Husna dengan tawassul dengan nama-nama Allah. Asmaul Husna, nama-nama yang baik itu, yang sangat baik, maka dikabulkan doa kita. Itu 99 nama, tapi ini 3000 nama. Dengan menyebut 4 kalimah ini, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dicantumkan jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita telah menyeru 3000 nama Allah ini. Sebab itu sebelum doa, sebab itu Nabi SAW kata apa? La yaruddud du'a awaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sekali-kali ditolak doa seorang itu di awalnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa pun Bismillahirrahmanirrahim. Minum ini selalu saya ajar, minum cara Nabi SAW. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Tapi yang ada yang lebih afdal daripada ini, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahman, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau tidak itu, Bismillah sudah. Bismillah, Alhamdulillah. Para ulama menyebut selagi mana ini, minuman ini, yang cara kita minum ni ikut sampai Nabi SAW, selagi air yang kita minum ikut cara Nabi SAW, bersambung sampai Nabi SAW, air itu ada dalam perut, kita tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Dan saya dapat semua amalan para habaib yang bersanad langsung pada Rasulullah SAW, dan saya diberi keizinan untuk mengijazahkan. Saya ijazahkan cara minum tadi mengikut Rasulullah SAW daripada guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Habshi. Beliau dapat daripada muhadis Darul Malang Al-Habib Abdullah Bil-Faqih. Beliau dibai'ah oleh bapanya Habib Abdul Qadir Bil-Faqih sampai kepada pengarang kitab Maulid Simtud Durar Al-Habib atau Maulid Al-Habshi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habshi, sampai kepada Sayyidina Al-Ustaz Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampai kepada Sayyidina Husin, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah SAW. Kita fatihahkan untuk mereka sebagai adab dan keberkatan. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya ijazahkan ini cara minum tadi dan juga Bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang ada di sini, kepada yang menonton FB Live, dan insya-Allah akan di-download di YouTube kepada yang di YouTube saja. Saya ijazahnya, bila saya sebut saya ijazahkan, sebut qabil tu, qabilna, ataupun saya terima, ataupun kami terima. Saya ijazahkan ini supaya semua dapat manfaatnya dan kita dilindungi daripada fitnah akhir zaman. Kita dapat melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, tidak di tengah-tengah. Dan sekurang-kurangnya salah seorang daripada anak zuriat keturunan kita itu keluar daripada sulbi kita menjadi wali daripada wali-walinya Allah. Ajaztukum, saya ijazahkan. Jawablah. Saya ijazahkan. Alhamdulillah. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Wal Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tasabbih bil haqq wa tasabbih bis sabr. Dan kita baca selawat tafrijiyah 3 kali boleh? Dalam selawat kerana hari pun hujan, dan kita juga doakan juga untuk ahli keluarga saya lah, Mat Nayan bin Sa'ad yang sedang sakit tenat.
lagi tunggu masa je di hospital Selayang di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, Selangor Selayang mana? Selangor Selangor. Mudah-mudahan Allah beri beliau husnul khatimah, jikalau ditakdirkan, jikalau disembuhkan oleh Allah, memberi kesihatan zahir wa batinan yang baik, dinaikkan darjatnya dengan sakitnya ini, diampuni dosanya. Dan jikalau diambil beliau bersama-sama Rasulullah SAW di alam barzah dan hingga ke yaumul qiyamah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selawat tafrijiyah ini, kita doakan untuk beliau juga dan ahli keluarga kita juga, dan juga Al-Fatihah ini untuk beliau Mat Nayan bin Sa'ad, dengan berkat pahala-pahala barakah-barakah fadilat-fadilat rasi-rasi suratul Fatihah ini, keluarganya tabah redha dan juga sabar dengan ujian daripada Allah ini, dan beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dicintai Allah, diridai Allah dan Rasulullah SAW. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita bacakan Fatihah untuk CD Syekh At-Tazi, pengarang selawat tafrijiyah ini, dan Imamul Qurtubi yang menambah di belakangnya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allahu Allah, Muhammad Habibullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman damman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. الله 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 لا إله إلا الله 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 هو الله محمد حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا دعانا وأعمالنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.